Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan hari ini istimewa sedikit sebenarnya. Kita ada dua topik yang berbeza, dua topik yang akan membincangkan dua isu yang kita anggap merupakan isu-isu yang menjadi perhatian sebenarnya di kalangan rakyat Malaysia ketika ini. Dan topik yang pertama yang akan kita bincang hari ini di Ruang Bicara ialah buka parlimen, satu remedi. Ini pun sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Kerana kalau kita lihat sudah pun ada pelbagai desakan supaya sidang parlimen boleh diadakan dengan segera. Dan untuk bercakap tentang topik ini, kita ada tetamu yang cukup istimewa yang akan kita hubungi melalui kemudahan Skype. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Rashid Hasnun yang merupakan timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk sihat ya? Alhamdulillah sihat walafiat. Okey Tok. Kita akan bercakap tentang isu yang saya kira begitu panas sekarang ini sebenarnya. Desakan supaya sidang parlimen diadakan dengan segera. Tetapi mungkin ada perkara-perkara yang perlu difahami oleh rakyat Malaysia ataupun semua pihak sebelum sidang parlimen itu dapat diadakan. Jadi mungkin kita dapat pandangan ikhlas daripada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Rashid Hasnun berkaitan dengan isu ini Tok. Silakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Syarkawi dapat peluang pada malam ini. Ya. Sebagaimana tajuk yang telah dinyatakan tadi mengenai dengan bila parlimen boleh dibuka. Ya. Ya, tajuknya pun baik. Pembukaan parlimen satu remedi. Ya. Sememangnya parlimen waktu ini dalam waktu darurat. Ya. Proklamasi darurat yang telah disebut dinyatakan oleh Di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Ya. Maka kita sentiasa bersedia dalam waktu kini, terutamanya apabila proklamasi darurat telah dimaklumkan akan berakhir pada 1 hari bulan Ogos. Ya. Dan itu terpulang kepada pentadbiran sama ada untuk meneruskannya atau untuk menyambungnya. Tapi dari segi parlimen, sama ada ia dibuka seperti biasa ataupun secara online ataupun hybrid. Ya. Kita sedia untuk insya-Allah menjalankannya. Ada juga pandangan dan juga pendapat yang dimainkan di luar sana Datuk ya. Mereka menyalahkan kerajaan sedia ada kerana seolah-olah tidak mahu membuka sidang parlimen itu dan menggunakan proklamasi darurat ini sebagai satu alasan. Tetapi mungkin juga harus difahami oleh rakyat jelata walaupun ada titah daripada Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong supaya sidang parlimen diadakan dengan segera, tetapi istilah segera itu sendiri sebenarnya perlu dilihat secara serius. Jadi pandangan Datuk tentang isu ini Tok? Kesegeraan itu kita lihat kepada fungsi parlimen. Ya. Dalam keadaan biasa, fungsi parlimen sebahagian daripada kuasa-kuasa dalam cabang demokrasi. Ya. Sememangnya kita siap sedia untuk membukanya. Tapi apabila ada isu pandemik COVID-19 ini, maka kita tertakluk kepada akta-akta yang ada, perlembagaan yang ada. Maka apabila Perdana Menteri, kalau dalam istilah parlimen sebagai ketua majlis, belum ada lagi untuk keperluan mengadakan parlimen itu kerana segala kuasa-kuasa pentadbiran dapat dilakukan melalui proklamasi darurat itu sendiri.
Sesuatu yang penting juga nak dapatkan pandangan Datuk lah. Ada juga pandangan-pandangan dan juga pendapat-pendapat yang mengatakan di sana bahawa apabila tidak adanya sidang parlimen ketika ini, kita seolah-olah membunuh sistem demokrasi yang kita amalkan. Sejauh mana betul ataupun tidaknya persepsi dan juga andaian seperti ini sebenarnya, Tok? Ya. Kalau konsep dalam parlimen ini harus dilihat secara yang lebih luas lagi. Malaysia sememangnya melaksanakan pemerintahan cara berparlimen. Ya. Tapi harus diingat bahawa cabang parlimen itu bukan parlimen saja. Ya. Dia ada cabang pentadbiran. Dia ada cabang kehakiman. Ya. Ya. Jadi ketiga-tiga cabang ini adalah sebahagian daripada demokrasi. Dan di cabang ini kita Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen, berperlembagaan. Jadi kalau kata demokrasi tidak berfungsi, itu adalah kurang tepat. Pada waktu ini sebenarnya pentadbiran kehakiman pun dapat dilaksanakan dan itu merupakan satu praktis demokrasi secara keseluruhannya. Walaupun sidang parlimen tidak diadakan, tetapi apakah Datuk melihat bahawa dari segi sistem pentadbiran yang dijalankan oleh kerajaan yang sedia ada sekarang ini masih lagi berjalan dengan begitu licin dan ianya masih lagi merupakan sesuatu yang tidak menghampakan rakyat? Kecuali lah mungkin ahli parlimen yang sudah pun bersedia untuk pergi ke parlimen bersidang semula seperti dahulu, mungkin itu rasa kecewa di kalangan mereka. Tetapi dari segi pentadbiran negara, apakah Datuk melihat bahawa ianya berjalan dengan begitu licin dan juga teratur sebenarnya walaupun sidang parlimen tidak dapat diadakan ketika ini, Tok? Fungsi parlimen untuk menggubal undang-undang dan untuk membuat perubahan di dalam undang-undang. Setelah undang-undang itu, sekian lama parlimen pun telah banyak undang-undang yang telah diputuskan oleh Dewan Rakyat, Dewan Negara, maka undang-undang tersebut dijalankan oleh pentadbiran. Jadi dari segi pentadbirannya adalah apa yang ada pada hari ini. Dengan enactment darurat, sebenarnya di sana ada kuasa-kuasa yang diturunkan dalam enactment darurat. Kalau kita tahu Ketua Setiausaha Negara sendiri telah membuat perkeliling bahawa kuasa pentadbiran saya ingat memang satu yang terbaik memberikan kuasa-kuasa seperti saya bagi contoh bekerja dari rumah. Kalau ikut JPA tidak ada istilah untuk bekerja 8 pagi hingga 4 petang. Kena berada dalam pejabat. Ini hal-hal pentadbiran. Jadi hendak kuasa-kuasa diperturunkan kepada agensi-agensi di bawah kerajaan. Jadi pada pandangan saya pengaturannya, tata kelolanya baik. Cuma jika ada rang undang-undang yang perlu diubah pada waktu ini tidak boleh dibuat kerana parlimen tidak bersidang. Sekali lagi, sekiranya ada ahli-ahli parlimen atau siapa dia yang ingin membangkitkan apa-apa isu, di sana ada kementerian-kementerian yang ditubuhkan di bawah pentadbiran. Dia boleh menyalurkan apa juga ketidakpuashatian melalui menteri-menteri ada, timbalan menteri ada, supaya dapat diuruskan. Khususnya fokus hari ini adalah mengenai dengan COVID-19, kesihatan, ekonomi. Dan satu lagi ialah darurat yang ada ini sebenarnya bukan pertama kali dalam sejarah kita. Dalam kajian saya, sejarah telah ada 7 kali darurat dalam negara kita. Sejak tahun 1948, iaitu sebelum kita merdeka lagi. Kemudian darurat konfrontasi, darurat di Sarawak, kemudian dan yang paling famous adalah 1969 dan sebagainya. Jadi saya harap rakyat faham bahawa proklamasi darurat ni mungkin berbeza dari segi keluasannya. Tetapi darurat telah pun
telah pun diadakan dalam negara ini. Okey, Datuk. Kita akan berehat dulu buat seketika dan Datuk jangan ke mana-mana, stay where you are kerana kita akan kembali semula bersama Datuk sebentar saja lagi. Anda juga jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja bersama kami secara langsung sebenarnya di ruang bicara yang kami bawakan kepada anda, tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini dan kita masih lagi bercakap tentang buka parlimen satu remedi dan kita masih lagi tentunya bersama dengan Yang Berhormat Datuk Haji Mohamad Rashid Hasnun, iaitu timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat. Baik, sesuatu yang menarik juga saya nak kongsi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Haji Mohamad Rashid. Ini berkaitan dengan sekiranya lah kerajaan bersetuju untuk membuka parlimen, sidang parlimen boleh diadakan, tetapi ianya akan dilakukan melalui maya ataupun lebih dikenali sebagai hybrid. Tetapi mungkin rakyat juga harus tahu persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh parlimen sendiri sekiranya sidang parlimen secara hybrid ini dilakukan. Datuk. Baik. Tadi peringkat awal kita sebut parlimen boleh dibuka macam biasa. Ya. Keduanya, dalam waktu COVID ataupun darurat boleh buat secara hybrid. Ya. Hybrid ini bermakna bahawa setiap ahli parlimen tidak kesemuanya berada secara fizikal. Oh, okey. Di dalam majlis parlimen tersebut. Okey. Dan quorumnya waktu ini adalah secara fizikal ada 26 daripada 220. Sepatutnya kita ada 222. Ya. Jadi selain daripada itu, mereka boleh berada di tempat lokasi masing-masing, sama di Sabah, Sarawak, tempat-tempat yang telah dikenal pasti. Ya. Jadi kita boleh adakan sebagaimana kita adakan seperti ini, Cik Syargawi. Okey. Ya. Tapi rancangannya kena terbaik. Ya. Yang pertama kena selesaikan isu perlembagaan dulu ataupun dalam akta parlimen itu sendiri. Okey. Ya. Dalam peraturan artikel 62 bracket 5 ya, bahawa setiap ahli hendaklah datang secara fizikal. Okey. Tapi 62 satu bahawa parlimen boleh mengadakan tata kelola atau caranya sendiri. Okey. Ya. Jadi kita berusaha untuk buat selain daripada buka parlimen seperti biasa, prasarana dan peralatan pengkomputeran untuk online tersebut perlu ada tambahan-tambahan daripada sistem yang sedia ada ini. Ya. Jadi dia perlukan masa sedikit untuk memastikan bahawa perjalanan adalah teratur dan semua ahli-ahli parlimen dapat berbahas dengan baik. Yang pentingnya masa belah bahagian tu. Syarikawi. Betul. Ya. Okey, saya tukar tajuk yang dipilih oleh penerbit sebenarnya, iaitu buka parlimen satu remedi. Apakah secara peribadi Yang Berhormat Datuk sendiri merasa yakin bahawa sekiranya sidang parlimen itu dibuka ataupun diadakan semula, apakah ada jaminan bahawa sebenarnya ianya boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara sekarang ini? Kita bercakap tentang COVID-19, kita bercakap tentang soal ekonomi, kita bercakap tentang soal kesihatan rakyat dan sebagainya. Jadi apakah Datuk merasa yakin bahawa sekiranya parlimen bersidang semula, segala masalah ini mungkin dapat diselesaikan? Saya nampak tajuk remedi ini, buka parlimen semua selesai dengan izin it's not all will be solved dengan izin. Maknanya tidak akan semua selesai, tapi sebahagiannya ya, kerana fungsi parlimen itu mungkin ada perbahasan, mungkin ada semak dan imbang mengenai dengan hal-hal tata cara kewangan
dan sebagainya. Jadi kita bersedia mungkin dengan buka parlimen ini ada ruang untuk mendapatkan idea-idea pandangan daripada sama ada pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang. Walau bagaimanapun, saya nak menyatakan bahawa dalam keadaan sekarang pun cambahan idea sebenarnya boleh dilakukan walaupun parlimen tidak ada, dengan memberikan maklumat kepada kementerian, dan mereka boleh dapat jawapan secara langsung tentang isu-isu COVID-19 dan masalah-masalah ekonomi. Selain daripada perbincangan di Dewan Rakyat, perbincangan di Dewan Negara juga dianggap sebagai sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Dan saya difahamkan Datuk, mungkin sekiranya sidang parlimen ini masih lagi ditangguhkan, mungkin sehingga bulan Ogos nanti akan ada yang berhormat senator yang mungkin sudah pun sampai pada ketikanya menamatkan perkhidmatan mereka sebagai senator di Dewan Negara. Jadi apakah itu juga akan menjadi satu isu yang mungkin akan memanaskan lagi isu ini secara keseluruhannya, Datuk? Ya, itu sebahagian daripada isu-isu yang bakal timbul, dan replacement atau penggantian kepada mana-mana ahli senat itu pun perlu ditangani dengan baik. Bukan itu saja, kebanyakan ahli parlimen ni lebih 60%. Ya. Mereka adalah yang berumur 60 ke atas saya cakap kahwin. Oh, okey. Jadi apa pun kita lihat bahawa COVID-19 ini belum nampak ada keredaannya. Kami sangat prihatin untuk memastikan bahawa SOP kena dijaga dengan sangat teliti. Ya. Saya bagi contoh, setiap yang nak datang parlimen sekiranya dibuka kemudian, walaupun dah ambil vaksinasi, nak kena swab juga. Sekali dalam seminggu, tuan-tuannya sekali. Jadi semuanya kena datang. Saya terbaca juga sebenarnya, Datuk, pandangan-pandangan yang dilontarkan terutamanya di media sosial lah. Ada yang mengatakan kenapa kerajaan takut sebenarnya untuk membuka sidang parlimen, sedangkan kerajaan membenarkan sebagai contohnya permainan bola sepak di stadium, penonton-penonton boleh datang dan jumlah penonton yang dibenarkan itu jauh lebih ramai daripada ahli-ahli parlimen yang akan bersidang di parlimen nanti. Jadi mengawal orang ramai di stadium itu jauh lebih sukar sebenarnya untuk mengawal SOP di parlimen. Jadi itu argumen yang dilontarkan. Pandangan Datuk dalam isu ini, Tok? Ya, parlimen ini merupakan wakil rakyat. Mereka adalah pemimpin negara. Kita nak pastikan bahawa kita kena jaga SOP ini tidak sebenarnya seperti social gathering yang lain. Saya bayangkan pada sesi lepas ada beberapa ahli parlimen juga yang positif COVID. Dan semasa belah bahagian tersebut ada yang datang memakai PPE. Jadi itu bukan perkara yang mudah. Itu maknanya ada yang terlepas juga. Kita tidak mahu bila COVID-19 ini di mana parlimen menjadi punca penyebaran kluster parlimen pula. Jadi kita nak pastikan bahawa semua SOP dapat dijaga dengan baik. Saya difahamkan juga, Datuk, mungkin Datuk boleh confirm lah. Saya difahamkan bahawa esok yang di-Pertua Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara mungkin akan menghadap Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Jadi apakah ini juga berita yang betul ataupun tidak sebenarnya, Tok? Kita lihat besok memang sebahagian daripada urusan parlimen ada kaitannya dengan yang di-Pertuan Agong. Jadi itu prerogatif lah dengan izin untuk yang di-Pertuan Agong juga ingin mendapat feedback daripada kami. Cuma mungkin satu isu mengenai dengan ada yang di luar sana kenapa tak buat secepat mungkin. Baik, ini perlu saya perjelaskan juga. Silakan. Dalam keadaan biasa, parlimen memerlukan 28 hari untuk
kami memberi notis kepada semua ahli parlimen untuk datang. Okey. Ya. 14 hari diperlukan untuk semua ahli parlimen membuat soalan-soalan yang nak dijawab secara lisan. Ya. Tambahan 14 hari pula untuk kementerian dan juga menteri menjawab soalan-soalan tersebut. Jadi 14 campur 14 dah 28. Betul. Itu belum masuk usul lagi. Ya. Dan satu perkara juga, apabila proklamasi darurat sejak daripada 12 Januari sehingga 1 Ogos ini, adakah dia melanggar yang ketetapan parlimen harus bersidang 6 bulan sekali. Saya ingin memaklumkan bahawa dia tidak termasuk dalam yang 6 bulan sekali itu. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, Datuk. Hanya nak mendapat pengesahan dan juga keyakinan daripada Yang Berhormat Datuk Haji Mohd Rashid Hasnun. Apakah berkemungkinan besar bahawa sidang parlimen akan diadakan pada penghujung bulan Ogos nanti? Ataupun awal bulan Ogos? Ini rumusan yang baik sebelum penghujung ke perbincangan kita. Ada prosedur yang perlu kita dapat ketetapan. Yang pertamanya, ia kena dapat arahan ataupun permintaan daripada Perdana Menteri atau Ketua Majlis. Okey. Jemaah Menteri mesti menghendakkan untuk diadakan parlimen tersebut. Dan dia ada 2 jawatan kuasa yang perlu dilakukan di peringkat parlimen. Jawatan kuasa Dewan, jawatan kuasa peraturan mesyuarat, untuk mencadangkan buat secara hybrid. Dan satu mesyuarat khas mungkin sekitar dalam 4 jam ataupun tidak lama untuk memutuskan bahawa kita boleh buat secara hybrid. Okey. Itu yang perlu nak diperjelaskan. Dan bila telah ada hybrid ini, walaupun bukan darurat, masa depan kita boleh gunakan sistem ini. Ini mana-mana kalau ada Perdana Menteri ke ada mana-mana ahli parlimen di luar negara pun, sistem tu dah ada, kita masih boleh pakai walaupun di luar proklamasi darurat di masa akan datang. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Haji Mohd Rashid Hasnun kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini memberikan pencerahan kepada isu yang menjadi perbincangan sebenarnya, terutama di kalangan ahli-ahli politik khususnya. Tetapi apapun, kami cukup berbesar hati kerana Yang Berhormat sudi bersama dengan kami di ruang bicara ini, dan insya-Allah barangkali YB di masa-masa yang akan datang, dalam masa yang terdekat ini, sekiranya semuanya telah pun berjalan dengan lancar dan sidang parlimen mungkin akan diadakan, jadi kita boleh duduk semeja lagi untuk bercakap tentang isu ini. Kali ini secara fizikal lah, tak perlu lagi terus maya seperti apa yang kita lakukan sekarang. Apapun, terima kasih banyak-banyak YB. Ya, kita akan jumpa lagi insya-Allah. Baik, kepada anda jangan ke mana-mana. Kita berehat buat seketika sahaja. Kembali nanti kita akan menyentuh satu lagi isu yang saya kira sudah pasti akan mendapat perhatian anda. Kita rehat dulu.